Pada kali ini saya ingin membincangkan satu tajuk yang berbunyi keramah insaniyah dalam pendidikan. Satu tajuk yang saya berpendapat perlu kita huraikan konsep ataupun istilah keramah insaniyah itu, sebab ini di antara istilah yang pada ketika ini saya lihat selalu disebut tetapi tidak dibincangkan dengan baik, terutama dalam konteks pendidikan persekolahan kita pada ketika ini. Dan perkataan keramah insaniyah itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, saya lebih suka menggunakan terjemahan menjadi kemuliaan insan ataupun martabat insan ataupun harga diri manusia, harga diri insan itu sendiri. Dan dalam bahasa Inggerisnya kalau disebut keramah insaniyah itu juga bermaksud human dignity. Dalam konteks ini biasanya saya melihat perkataan keramah insaniyah atau kemuliaan insan itu boleh kita fahami daripada dua sudut pandangan. Satu yang saya perhatikan daripada sudut pandangan yang biasa digunakan, bagaimana kita memelihara kemuliaan insan itu. Yang ini biasanya dibincang dalam konteks perundangan. Undang-undang sesebuah negara itu dia akan memastikan harga diri, human dignity dan juga hak asasi yang melibatkan kemuliaan insan itu perlu dipelihara. Tetapi dari sudut pendidikan, kalau kita melihat keramah insaniyah itu bermaksud kita membangunkan keramah insaniyah itu. Maknanya bagaimana kita menggilap potensi yang ada dalam diri manusia itu. Sebab itu dalam konteks ini saya lebih suka dari segi perspektif pendidikan itu yang dimaksudkan keramah insaniyah itu ialah dia merujuk kepada suatu gagasan bahawa setiap individu atau anak didik dalam konteks persekolahan kita dikurniakan oleh Tuhan dengan potensi dan kebolehan yang luar biasa untuk berkembang dan berpotensi untuk mereka mencapai kecemerlangan itu. Dalam konteks inilah kalau kita lihat sebenarnya keramah insaniyah itu suatu perkara yang melibatkan martabat dan kemuliaan insan itu adalah nilai dan maruah diri yang melekat pada semua insan. Ia merupakan asas kepada hak dan kebebasan asasi manusia. Oleh sebab itulah pendidikan merupakan suatu approach ataupun satu kaedah yang amat penting dalam pengiktirafan martabat dan kemuliaan insan. Kerana apa? Kerana pendidikan itu dia akan membantu untuk menggilap dan sekaligus memberikan peluang kepada anak didik kita untuk memahami hak dan tanggungjawab mereka, dan akhirnya ini akan menyebabkan mereka akan menjadi penyumbang dan penyumbang yang aktif dalam masyarakat. Sebagai rumusan kepada gagasan awal ini bermaksud bahawa dalam konteks keramah insaniyah itu ia bermaksud setiap insan, yakni setiap anak didik kita itu tidak kira latar belakang sosial, etnik ataupun kemampuan semula jadi mereka, semuanya itu memiliki hak untuk mendapat peluang pendidikan yang berkualiti dan peluang yang sama untuk mereka berjaya. Dalam konteks ini saya melihat kita boleh melihat penterjemahan keramah insaniyah dalam pendidikan itu dalam beberapa aspek. Satu, kita lihat dalam aspek keadilan peluang. Apa yang kita maksudkan dengan keadilan peluang ini ialah kita menekankan bahawa setiap individu itu berhak mendapatkan akses kepada pendidikan yang berkualiti tanpa mengira faktor-faktor seperti jantina, keturunan atau status sosioekonomi mereka. Pendidikan dalam konteks menggilap keramah insaniyah ataupun kemuliaan insan itu harus menjadi platform
yang menyediakan peluang yang saksama kepada semua individu ataupun semua anak didik kita dalam mengembangkan sepenuhnya bakat yang mereka ada dan potensi yang mereka miliki yang dikurniakan oleh Tuhan itu. Aspek yang kedua yang melibatkan kemuliaan insan itu ialah pembangunan potensi. Maksudnya kita menekankan pentingnya kita sebagai pendidik itu mengenal pasti dan memperkembangkan potensi setiap individu. Sebab pendidikan yang bermakna itu adalah pendidikan yang memberikan kemampuan kepada guru itu untuk memahami keunikan dan kebolehan setiap muridnya, dan memberikan sokongan yang diperlukan dan memberikan mereka peluang untuk berkembang secara menyeluruh dalam pelbagai bidang, termasuklah bidang akademik, bidang kemahiran sosial, bidang kepimpinan dan yang seumpamanya. Dan aspek yang ketiga yang perlu kita fahami juga dalam kita menggilap karamah insania ataupun kemuliaan insan ini ialah kita bertanggungjawab untuk menjadikan pendekatan yang holistik dalam pembelajaran. Ini bermakna memahami bahawa pendidikan itu tidak hanya berkisar pada pencapaian akademik semata-mata, tetapi ia juga melibatkan aspek-aspek seperti pembangunan akhlak, adab, etika, kreativiti, kemandirian dan juga kesedaran sosial, tanggungjawab sosial yang perlu mereka miliki. Oleh sebab itulah sebenarnya pendidikan dalam konteks ini dia mencerminkan bahawa kemuliaan insan itu bermakna kita juga mengaku betapa pentingnya memupuk perkembangan yang seimbang dalam semua aspek kehidupan individu tanpa kecuali. Maknanya kalau kita ingin menjadikan anak didik kita benar-benar boleh berfungsi dengan baik, maknanya perkembangan potensi kebolehan mereka itu perlu kita bangunkan secara seimbang dan secara holistik. Aspek keempat yang berkaitan dengan karamah insania dalam pendidikan itu ialah kita perlu sebagai pendidik, maksud saya, kita perlu menghargai kebebasan berfikir dan kreativiti sebagai salah satu unsur yang penting dalam pembelajaran. Setiap individu harus diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, untuk mereka bertanya soalan, dan sekali-sekala kita kena mencabar pemikiran konvensional yang telah diterima umum. Sebab ini akan membolehkan kita mengembangkan potensi kreativiti mereka, dan ini juga akan membantu mereka, anak-anak murid kita, menjadi pelajar yang kritis, yang inovatif dan berdaya maju serta berdaya tahan terhadap cabaran dalam dunia yang berubah. Dan yang terakhirnya, saya melihat karamah insan dalam pendidikan itu bermaksud kita mengiktiraf bahawa pembelajaran itu sebenarnya adalah satu proses yang berterusan, yang berlaku sepanjang hayat. Oleh sebab itulah setiap orang, anak didik kita, perlu kita lengkapkan dengan kecenderungan, suatu sikap, dan dibekalkan dengan kompetensi pembelajaran sepanjang hayat yang akan membantu mereka untuk terus berkembang, untuk menguasai kemahiran baharu, mengekalkan ketangkasan daya fikir mereka supaya mereka boleh menyumbang secara positif kepada masyarakat. Dan dalam konteks inilah juga ketangkasan belajar mereka sebagai seorang yang mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat itu akan mencerminkan bahawa kita mengiktiraf hak setiap individu untuk mendapat akses dan peluang terhadap resos pembelajaran pada setiap peringkat kehidupan mereka. Dan inilah di antara perkara-perkara yang
kalau kita lihat menjadi asas penting kepada karamah insaniah yang kita fahami dalam konteks pendidikan. Dan sebenarnya sebagai kesimpulan dalam perbincangan saya pada kali ini, saya sebenarnya cuba untuk mengaitkan walaupun istilah karamah insaniah dalam pendidikan ini telah dipopular pada ketika ini, sebenarnya kalau kita lihat berdasarkan 5 aspek yang saya bincangkan tadi, sebenarnya karamah insaniah itu bukanlah sesuatu yang asing dalam konteks falsafah pendidikan kebangsaan. Karamah insaniah itu sebenarnya sudah tersirat dan sudah dimasukkan hasratnya itu dalam falsafah pendidikan negara ataupun falsafah pendidikan kebangsaan itu. Apa yang kita bincangkan pada hari ini dan yang kita harapkan menjadi amalan yang berterusan ialah kita menggarap semula hasrat dan harapan falsafah pendidikan negara itu supaya dia benar-benar diterjemahkan dalam konteks kita mengangkat maruah dan harga diri anak didik kita. Sebagai kesimpulannya, konsep karamah insaniah itu dalam konteks pendidikan kita ialah bagaimana kita mengangkat maruah dan harga diri anak didik kita itu ialah pertama kita memberikan mereka ilmu dan ataupun ilmu pengetahuan yang relevan untuk masa depan mereka. Yang kedua, kita membekalkan mereka dengan kemahiran ataupun kompetensi yang juga perlu mereka manfaatkan untuk masa depan mereka. Dan yang terakhir yang jauh lebih penting pada saya ialah bagaimana kita menjadikan adab dan akhlak karakter dalam diri mereka supaya maruah dan harga diri manusia ataupun insan yang diciptakan oleh Allah sebagai sebaik-baik makhluk ciptaan Allah itu dapat kita terjemahkan dalam sistem pendidikan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.